Bismillahirrahmanirrahim. Gambar apakah ini anak-anak sekalian? Ya, gambar sedang solat berjemaah. Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan Islam tingkatan 2 dalam bidang fiqh yang bertajuk Solat Berjemaah Pengikat Hati. Diharap semua pelajar sudah bersedia. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah pelajar akan mengetahui maksud dan hukum solat berjemaah, dalil solat berjemaah, syarat menjadi imam, ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Yang kelima, kita akan mengetahui kedudukan imam dan makmum. Yang keenam, kita akan mengetahui syarat solat berjemaah. Yang ketujuh, kita akan mengetahui makmum muafiq dan makmum masbuk. Seterusnya, kita akan mengetahui kaifiat solat bagi makmum masbuk dan hikmah solat berjemaah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, apakah dia maksud solat berjemaah? Dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Dari segi istilah, solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Manakala hukum solat berjemaah pula ialah bagi individu sunat muakkad, manakala bagi komuniti sesebuah masyarakat fardu kifayah. Dalil solat berjemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang bermaksud, dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Perkataan warqa'u yang bermaksud rukuklah kamu semua berjemaah, fi'il amar yang menyeru agar kita solat berjemaah. Subhanallah. Baiklah, syarat menjadi imam. Yang pertama, imam boleh membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum, imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan. Syarat yang ketiga pula, makmum meyakini sahnya solat imam. Alhamdulillah. Ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Apabila terdapat 2 orang atau lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti berikut. Ciri yang pertama, seorang pemimpin. Ciri yang kedua, imam yang dilantik sebagai pemerintah. Ciri yang ketiga, sebagai tuan rumah. Yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Ciri yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Ciri yang keenam, lebih wara' dan soleh. Ciri yang ketujuh pula, lebih baik akhlaknya. Ciri yang ke-8, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya.
Ciri yang ke-9, lebih merdu suaranya. Ciri yang ke-10, telah berkahwin. Dan ciri yang ke-11, lebih tua. Alhamdulillah, kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah dalam situasi yang pertama, imam dan seorang makmum yang sama jantina. Kedudukan makmum berada di bahagian kanan imam dan pastikan tumit makmum berada di belakang tumit imam. Situasi yang kedua pula apabila sekumpulan makmum lelaki sahaja. Kedudukan makmum adalah di belakang imam. Situasi yang ketiga pula apabila imam perempuan dan dua makmum perempuan. Kedudukan makmum mestilah berada di sisi kanan dan kiri imam dan pastikan tumit makmum di belakang tumit imam. Situasi yang keempat pula apabila imam dan makmum berbeza jantina. Makmum perlulah berada di belakang imam. Situasi yang seterusnya apabila imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Pastikan kedudukan makmum lebih di bahagian kanan imam. Pastikan tumit makmum di belakang tumit imam. Situasi yang seterusnya apabila sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Makmum perempuan tersebut berada di belakang makmum lelaki. Situasi yang ketujuh pula ialah apabila seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Makmum lelaki berada di sisi kanan imam dan pastikan tumitnya berada di belakang tumit imam. Makmum perempuan berada di belakang imam. Situasi yang terakhir apabila sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Makmum lelaki berada di belakang imam manakala makmum perempuan berada di barisan makmum lelaki. Subhanallah. Baiklah anak-anak sekalian, di antara syarat solat berjemaah ialah yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Jika imam niat solat zuhur, maka makmum perlulah niat solat zuhur. Syarat yang kedua pula ialah makmum mengetahui pergerakan imam. Manakala syarat solat berjemaah yang ketiga pula ialah kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Pelajar boleh merujuk gambar berikut. Seterusnya, syarat solat berjemaah yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Solat berjemaah yang kelima pula, jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Situasi ini berlaku apabila ruang saf yang berada di dalam masjid tidak mencukupi, maka saf berjemaah dilakukan di luar masjid. Oleh itu, pastikan saf yang berada di luar masjid tidak melebihi 150 meter. Baiklah anak-anak sekalian, apakah adab solat berjemaah? Adab yang pertama, pakaian kita mestilah bersih dan tidak berbau agar tidak menimbulkan ketidakselesaan kepada jemaah yang lain. Adab yang kedua pula ialah pakaian yang tidak bercorak. Ia juga boleh mengganggu jemaah yang lain. Adab yang ketiga, penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu. Mereka yang berada di saf hadapan, pahalanya lebih berganda daripada mereka yang berada di saf belakang. Adab yang keempat,
iaitu rapatkan dan luruskan saf. Adab solat berjemaah yang terakhir, bertenang dan tidak berkeluh kesah ketika solat berjemaah dilaksanakan. Alhamdulillah, baiklah anak-anak sekalian, apakah dia makmum, muafiq dan makmum masbuk? Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Makmum muafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Kumpulannya iaitu makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam. Makmum masbuk pula ialah iaitu makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Jika sempat rukuk dan tamakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Subhanallah. Baiklah, kaifiat solat bagi makmum masbuk. Kaifiat yang pertama, makmum mestilah tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Yang kedua, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan tamakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Kaifiat yang ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Kaifiat yang keempat, makmum menyempurnakan segala rukun solat sehingga selesai salamnya. Subhanallah. Baiklah anak-anak sekalian, hikmah solat berjemaah. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Hikmah solat yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Hikmah yang ketiga, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Dan yang keempat, ganjaran pahala dengan 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Subhanallah. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai latihan pengukuhan, pelajar boleh merujuk di bahagian description pada link yang diberikan. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pelajar yang memberi perhatian. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu dari Allah dan kekurangan itu dari Ustazah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.